Oh, silap apa pula? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra' fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yatajaddadu biha sururuhu wa yatadha'afu biha huburuhu wa yashriqu biha ala qulubina nuruhu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita mengulang kaji berkaitan dengan kitab yang telah kita pilih, iaitu 40 hadis cinta pada menjelaskan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Yang mana sebelum ni kita dah bahas, kita dah menyebutkan hadis yang ke 11 12 kalau ikutkan. Cuma hadis yang ke-12 tu kita secara ringkas sahaja, tapi kita ulang sikit, kemudian kita akan masuk kepada hadis yang ke-13 insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada kitabnya, bolehlah buka muka surat 43 tu. Oh, sebelum tu saya jawab salam dulu pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Puan Nursiah daripada Puan Puan Zaimah, adik saya pun ada. Masya-Allah. Puan Siti Hajar pun ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita akan menyebutkan hadis yang ke-12. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim Ar-Rabbani Syekh Yusuf bin Muhyiddin Riqal Bakhur Al-Hasani hafizahullah taala. Kemudian diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Tengku Ahmad Saufi hafizahullah taala. Dan kita berhenti pada hadis yang ke-12 sebelum ni. Wa bi sanadina muttasilun ila sahibil muallif wa nafa'na bi'ilmi fi darani amin. Wa bila qala an Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala mencintai sekiranya seseorang daripada kamu melakukan pekerjaan lalu dia menyempurnakan secara tekun. Dalam hadis ini keterangannya disebutkan, hadis ini menyebutkan tentang satu sifat yang perlu ada bagi seseorang yang diamanahkan dengan satu tugasan atau pekerjaan, iaitu perlulah dia bersifat dengan sifat itqan. Sifat itqan ini membawa maksud tekun dalam melaksanakan atau menyempurnakan suatu tuntutan, sama ada tuntutan duniawi maupun bentuk ukhrawi, dengan satu usaha yang semaksimal mungkin dan menepati waktu sebagaimana yang diamanahkan. Jadi kita menyebutkan sebelum ni kitab ini kita pilih kerana yang pertamanya dia
memberikan harapan kepada diri kita untuk menjadi golongan yang selamat di hari akhirat. Bagaimana diselamatkan seseorang itu di hari akhirat? Dengan diberikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang itu. Dengan keredaan Allah, maka orang selamat di hari akhirat. Maka orang yang dihukum di akhirat itu kerana tidak diredai oleh Allah Ta'ala, tak dapat keredaan Allah. Bila tak dapat keredaan, maka kesalahannya akan diperhitungkan, tidak diredai, kan begitu. Manusia saja di dunia ni, kalau tak reda atau tak suka, maka setiap kesalahan itu, sekecil apa pun, maka akan dihitung, ditulis, kan, dicatat, kan. Bila orang dah benci, kebaikan pun nampak buruk. Itu sebab tidak ada keredaan kepada orang itu, kan, daripada yang memandang kepada yang dipandang. Itu bila tidak reda, maka segala perbuatan yang buruk memang nampak buruk, tapi baik pun boleh jadi nampak buruk, kan. Subhanallah. Maka kita tak nak, kita takutlah kalau Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan tidak reda, kan. Kerana orang yang tidak reda Allah ini, itulah orang yang akan dihukum. Maka kita berusaha untuk menjadikan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini, pada hari baru, untuk kita mengusahakan satu jalan agar kita ni kalau mati dalam keredaan Allah. Maka kita ni sebagai motivasi, sebagai harapan, kalaulah kita dimatikan pada hari ini, kita usaha untuk jadi golongan yang mati dalam keadaan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kitab-kitab seperti ini penting untuk dibaca, diulang baca, untuk disampaikan. Kerana kehidupan kita bukan tentang dunia, kan. Orang kalau nak bahas tentang umur, jangan lupa tentang akhirat. Kerana kehidupan seseorang itu tak pernah pun tentang dunia saja, kan. Kalau disebut orang Islam, kalau sebut tentang umur, dia akan bahaskan juga umurnya di akhirat tu. Jadi kehidupan manusia itu meliputi, kalau ulama bahas tentang kehidupan manusia, akan cerita di alam roh, pergi ke alam rahim, rahim pergi ke alam dunia, dunia pergi ke alam barzah, barzah pergi ke alam akhirat, alam akhirat akan pergi kepada syurga, alam syurga atau alam neraka, wal'ayazubillah. Jadi kalau nak cerita tentang umur manusia, bukan tentang dunia. Umur dunia itu sebahagian saja. Jadi kalau dia nak tengok apa yang patut dia buat dengan umurnya, maka dia kena tengok keseluruhan daripada kehidupan dia. Maka keseluruhan daripada kehidupan seseorang itu adalah tentang bagaimana di akhir usianya itu dia selamat daripada sebarang musibah. Kalau orang berusia dulu-dululah, kan. Selalu pesan ke anak dia, nanti kalau kamu kerja biar kerja yang ada pencen lah, kan. Sebab apa? Sebab nanti dah tua, kat dunia lah, dah tua, nanti tak larat nak cari duit. Jadi kalau ada pencen tu, duduk-duduk pun adalah duit belanja nak beli makanan tu, kan. Nampak dia punya kesan, dia punya cara pandang tu. Jadi orang bila dia akhir usia tu, kalau boleh nak rehat saja, kan. Tapi tak nak risau tentang duit. Jadi pilihlah macam itulah dengan akhirat pun begitu juga. Kita kalau memikirkan tentang usia akhirat, kita perlu fikir yang menyenangkan kita, kan. Menyenangkan kita. Maka yang menyenangkan kita di hari akhirat tu syurga saja. Kehidupan kita kena dipandang keseluruhan begitu. Tapi cara untuk kita dapat syurga di akhirat tu tak ada jalan lain melainkan kita usahakan dia daripada awal di dunia. Dan di dunia ni macam ibarat umur muda seseorang lah. Umur dunia ni ibarat umur muda seseorang. Akhirat tu tentang umur usia tua dia. Takkanlah di hari tua kita nak bersusah payah, kan, menahan penderitaan. Takkanlah di usia tua kita, dalam kehidupan kita keseluruhan ni, di hari akhirat kita nak menanggung kepayahan yang tidak ada hentinya di dalam neraka. Wal'ayazubillah. Masalah neraka tu sebab tak ada penghujung, kan. Penderitaan tidak ada noktah. Itu penderitaan yang sangat menderitakan. Maka usahakan kehidupan dunia ni meraih keselamatan di hari akhirat. Buku-buku seperti ni penting untuk dibaca. Sebab tu kita, kalau ilmu agama yang kita belajar, dia bukan tentang pengetahuan untuk kita rasa bosan. Hari ni belajar benda sama, esok belajar. Bukan.
Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita belajar benda yang sama berulang kali tu sebab kita belum buat lagi apa yang kita belajar tu. Sebab tu asyik benda sama je. Pergi masjid ni sama, pergi surau ni sama. Kalau zaman ni online lah kan. Buka page ni ustaz tu cakap benda sama, buka page tu ustaz lain-lain tapi cakap dekat telinga kita ni rasa sama je. Itu maksudnya adalah teguran yang boleh kita ambil sangka baik kita pada Allah. Allah Ta'ala nak kita buat lebih lagi. Sebab dengar benda sama saja. Sebab ilmu agama bukan tentang tahu. Ilmu agama tentang buat. Kerana kehidupan kita ni di akhirat itu ditanya apa yang kamu buat. Kita mengaji agama sebosan. Sebab kita tak rasa macam mengaji ilmu dunia boleh dapat duit. Jadi kita mengaji ilmu agama pun boleh tertidur. Sedangkan ilmu agama tu lah kunci keselamatan kita di akhirat. Tapi kita bosan. Ini dah dengar lah ni, nak cari yang lain lah. Yang rare, yang pelik-pelik sikit. Itu musibah. Sebab belajar untuk tahu ni takkan takkan buat kita beramal. Sebab kita dah tahu, kita rehat. Tapi kalau kita belajar untuk beramal, tak puas. Apa yang belum kita buat? Itu persoalan dia. Jadi kalau belum buat, kena tahu dulu. Supaya tahu apa yang kita tak tahu. Supaya tahu apa yang kita tak buat. Faham? Itu kepentingan belajar ilmu agama. Sebab tu jangan cerita kalau kehidupan dunia tu sedih, perjalanan kehidupan kita di dunia tu satu kesedihan lah. Kita rasa macam kehidupan dunia ni tak beri keindahan, keseronokan macam orang lain yang kita tengok tu. Tu janganlah rasa sedih sebab kehidupan dunia sebahagian saja daripada kehidupan kita keseluruhan itu. Kalau kehidupan dunia kita sedih, tak bermakna kehidupan akhirat kita sedih. Kan begitu. Jadi jangan sebab kehidupan kita menyedihkan lalu kita pun tak nak buat apa-apa. Itu budak-budak kecil sajalah. Kan? Budak-budak kecil saja yang berfikir hari ni jatuh, esok dah tak nak main. Kan? Orang dewasa tak begitu. Kalau pun hari ni satu perkara yang menyedihkan melanda kita, tak bermakna esok pun menyedihkan. Kan orang dewasa berfikir begitu. Jadi kalau kehidupan kita tidak seseronok yang kita harapkan, tak bermakna kehidupan akhirat kita pun begitu. Jadi kita kena faham. Kita kena faham kehidupan kita ni tak sekadar dunia sahaja. Bahkan kalau orang seronok masa dunia, tak semestinya seronok akhirat. Banyak saja cerita-cerita begitu dalam Quran. Orang yang memenuhi kehendak hawa nafsu hidup di dunia. Tapi di akhirat dihukum kerana tak follow, tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Kan di dunia tu seronok-seronok saja, tapi akhirat kena hukum. Wala'azabillah. Jadi jangan pandang umur ni sekadar dunia. Kehidupan kita tak pernah sekadar dunia tu, tak pernah. Tak pernah. Jadi kita kena ubah cara kita berfikir kehidupan kita tentang akhirat. Kalau orang berumur, kita tanya dia, kehidupan ni tentang apa? Jadi orang berumur kata kehidupan ni tentang rehat di hari berumur tu, hari tua tu. Hari tua tu nak menikmati keseronokan saja. Muda-muda susah tak apa, tapi tua jangan susah. Kan begitu. Kalau tanya orang berumur. Sebab ketika tu kekuatan dah tak ada untuk mengusahakan sesuatu. Tapi kalau ditimpa dengan kesusahan lagi, susahnya hidup. Bila dah tua, ditimpa susah, itu susah. Jadi orang tu selalu pesan, tua biar senang kan, biar rehat. Sama lah akhirat pun. Akhirat, tua akhirat tu, maksudnya di akhirat tu biar senang. Kan? Sebab masalah tu, kalau pun di akhirat tu, sebab akhirat tu cerita tentang penderitaan yang tidak ada penghujung. Kita tak nak lah penderitaan begitu. Boleh? Subhanallah. Itu mukaddimah. Kita masuk hadis yang ke-12 ni. Hadis yang ke-12 cerita tentang golongan yang Allah Ta'ala cinta. Antaranya adalah golongan yang menyempurnakan, yang cuba menyempurnakan tugasan. Itu golongan yang Allah Ta'ala cinta. Nabi bagi tahu istimewanya golongan ni. Allah Ta'ala mencintai orang yang tekun dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Maksudnya Allah Ta'ala mencintai orang yang cuba melakukan sebaik mungkin, kalaupun usahanya tidak membuahkan hasil. Kerana Allah Ta'ala menghargai effort. Hasil tu semua di tangan Allah. Ada orang cuba untuk jadi kaya, tak kaya-kaya. Tapi dia cuba untuk jadi kaya kerana Allah tu kan orang yang mendapat bahagian daripada hadis ni. Kan?
orang selalu pandang hasil, tapi Allah Ta'ala selalu pandang effort. Itu kan satu yang luar biasa. Kasih ibu pada anak dia, kan? Anak dia belajar rajin-rajin, mak dia pun tengok anak dia belajar rajin-rajin. Tapi pada hari exam tu, lepas exam dia punya result dia tak cantik lah kan. Tak cantik, tak sempurna, tak dapat 11A. Tapi mak dia yang pernah tengok anak dia berusaha keras tu, tak kecewa pun kalau anak dia dapat result macam tu. Sebab mak dia tahu anak dia dah berusaha dah sebaik mungkin. Tak apalah, kamu dulu tak tidur malam study kan. Mak dia tak marah. Kan? Allah Ta'ala tu lebih besar kasih sayang dia. Sebab tu kita dalam kehidupan dunia ni banyak kena cerita tentang perbuatan yang kita buat berbanding apa yang kita dapat. Orang selalu sibuk cerita apa yang dia dapat, apa yang dia dapat. Yang dia dapat tu hasil apa pemberian Allah saja. Bukan hasil effort dia. Tapi Allah Ta'ala nak tengok effort tu. Kan? Jangan keliru. Jadi orang yang berusaha menyempurnakan perbuatan tu golongan yang Allah Ta'ala cinta. Sebab tak campur urusan Allah dalam bagi sesuatu pada hamba dia. Kan? Sibuk nak bagi aku itu ya Allah, bagi aku ni Allah. Tapi rehat saja tengok. Kan? Itu golongan dah masuk campur dalam hal urusan Allah. Sekati Allah lah nak bagi siapa-siapa. Kau buat ke tidak? Itu dulu. Subhanallah. Itu cerita tentang golongan yang tekun. Jadi kalau orang tekun kerana Allah, tak dihargai manusia, itu bukan satu masalah. Sebab dia tak pernah, orang yang kecewa dengan orang, itu kerana dia mengharapkan pandangan orang. Mengharapkan penghargaan. Contoh kan, dia masuk kerja nak dapat award pekerja terbaik. Jadi dia buat yang terbaik kan untuk dapat award tu. Tiba-tiba award tu tak dapat, kan dia marah kan. Saya dah buat habis sebaik mungkin ni, kenapa tak bagi saya award? Tu kan mengharapkan sesuatu daripada orang yang tak pandai menghargai. Itu satu pintu yang salah. Sebab tu ramai manusia mudah kecewa dengan orang. Saya dah buat baik dengan dia, tapi dia tak buat baik dengan saya pun. Lah, selama ini buat baik untuk siapa? Buat baik untuk orang. Kalau buat baik untuk orang, itu kan musibah. Sebab orang tak pandai menilai orang. Orang selalu salah menilai orang lain. Kita sendiri salah menilai orang. Kita nak orang lain nilai kita betul. Mana boleh. Saya selalu tengok. Saya dulu mengajar di IPT tu. Ada pelajar tu kata, saya tak suka tengok muka budak tu. Sama budak tu. Dia kata, kenapa pula? Dia kata, saya tengok muka dia gelap lah Ustaz. Ini mesti banyak maksiat ni. Jadi budak tu malam-malam tak tidur, sembab muka dia kan. Kenapa tak tidur tu? Oh, rupanya belajar. Tapi orang lain tengok tak suka muka tu. Macam muka orang maksiat. Kita kadang-kadang benci orang tanpa sebab. Musibah. Kan? Sebab kita selalu menilai orang salah. Kita menilai orang salah atau kita nak orang menilai kita sebaik-baiknya? Susahlah. Kan? Takkan mampu kita meraih keredaan manusia. Sebab manusia penilaiannya palsu. Mata dia selalu tipu hakikat. Orang puji orang yang buat baik pada dia. Tapi bila orang buat baik bukan pada dia, susah dia nak puji. Kan? Sebab itulah penilaian manusia. Jadi dalam hadis ni dia ajar kita tekun dalam satu-satu kerja bukan untuk mengharapkan penilaian orang. Sebab kita mudah kecewa dengan penilaian orang. Jadi lebih baik menyenangkan, mententeramkan kalau kita bekerja untuk mengharapkan keredaan Allah. Kalaupun tak dapat penghargaannya di dunia, nampak susah je kan, solat tak berhenti-henti, hasil tak nampak pun, tak bermakna tak ada di akhirat. Manusia ni materialistik. Kalau dia nak buat sesuatu, dia nak nampak hasil ketika dia juga, hatta sampai berurusan dengan Allah pun. Sebab dah jiwanya tu dah materialistik. Saya dah solat tak berhenti ni, Allah takkan susah juga yang kau bagi pada aku. Allah Ta'ala baru ambil ayam daripada 100 hari yang dia makan ayam tu. Sehari yang Allah Ta'ala tak bagi dia ayam, dia punya marah tu. Itu materialistik lah. Tuhan bagi sesuatu kerana kebaikan, Tuhan ambil sesuatu pun kerana kebaikan. Sebab Allah Ta'ala pandai meletakkan kita di tempatnya. Kalau dia sayang kita, dia akan susahkan kita.
Sebab dia bukan macam manusia. Kalau sayang tak nak susahkan. Allah kalau sayang, Allah nak susahkan. Buktinya Nabi lah. Tak ada orang lah yang paling tinggi dibanding Nabi di sisi Allah. Paling bertakwa, paling dikasihi, paling disayangi. Tapi tengok kehidupan Nabi SAW tu, subhanallah. Orang lain kalau lapar, letak dekat perut tu satu ikat batu saja. Nabi 2. Nabi hari ni makan, esok tak makan, lusa tak makan, hari ketiga baru makan. Ada sahabat tak begitu. Jadi kehidupan Rasulullah ni luar biasa. Nabi-Nabi ni kehidupannya luar biasa. Itu orang disayangi Allah. Pun Allah Ta'ala susah kan. Jadi kita faham dalam formula kehidupan kita ni, senang tak maknanya senang. Susah tak maknanya susah. Senang kadang-kadang itu susah. Allah Ta'ala dah bagi dia senang. Ingatkan dia senang dengan senang dia. Lepas dia jadi susah dengan senang dia. Pagar dah ada 3 kunci pun tak tenang lagi. Banyak sangat ni nak kena jaga ni. Tambah CCTV pula. Dah tambah CCTV depan, tambah belakang pula. Tapi tak tenang juga nak tidur tu. Jadi malam tu terpaksa buka lampu. Sebab takut nanti kalau orang lalu lalang tak nampak, buka lampu. Dah buka lampu tak boleh tidur pula, terang pula. Kan senang dia, susah kan dia. Jadi, yelah, bukanlah semua macam tu. Tapi senang ada senang yang menyusahkan orang. Tanpa dia perasan lah. Subhanallah. Tapi orang-orang susah tak susah bagi dia. Kalau susah bagi dia pun, tak bermakna tak menguntungkan dia. Sampai Nabi umum, dalam syurga tu ramai orang miskin. Dalam syurga ramai orang miskin. Nabi pesan pula. Jadi wahai orang kaya, buat baik dengan orang miskin. Kerana nanti orang miskin ni Allah Ta'ala akan bagi dia satu negeri di syurga. Kepada siapa yang pernah buat baik dengan dia di dunia, maka dia akan bagi sebahagian tanah daerah lah pada orang kaya tu. Maksudnya orang yang susah itu sebenarnya tak susah sebab dia bakal untung. Dia cuma terpaksa tempuh susah sekejap saja. Yang susah tu sebenarnya menguntungkan dia. Itu cara Allah. Nak cerita ni cara Allah. Cara Allah menguruskan hamba dia. Sebab tu orang yang tekun melakukan pekerjaan kerana Allah, susah atau senang tu bukan hasil lah. Susah senang tu hasil lah kan. Susah senang tu bukan menjadi perhatian dia. Yang menjadi perhatian dia, tekun ke tidak dalam pekerjaan tu. Kan? Anak ibu tu dewasakan anak tu dengan pekerjaan kan. Kamu kalau buat kerja, cuba buat kerja betul-betul. Kalau sidai kain tu jangan letak saja, boleh tak? Ambil hanger, gantung elok-elok. Dah gantung jangan rapat-rapat, nanti tak kering, susun elok-elok. Kan ibu tu ajar kesempurnaan. Ajar macam mana menyempurnakan pekerjaan. Kerana ibu belajar pekerjaan yang sempurna akan hasilkan natijah yang baik. Itu dunia. Sama lah Allah Ta'ala ajar kita. Tapi Allah Ta'ala tak tunjuklah hasil tu sekarang. Allah Ta'ala akan bagi akhirat. Yakin ke tidak, itu saja. Kalau orang tahu kehidupannya bukan tentang dunia, dia yakin janji Allah. Tapi orang yang tak yakin dengan Allah kerana dia meyakini kehidupan dia tentang dunia saja. Ada orang takut susah di dunia kerana nanti dia rasa akhirat belum tentu senang. Baik senang dulu kat dunia. Jadi dia pun takut susah kat dunia. Sebab dia rasa kalau dah mati nanti tak dapat apa-apa. Itu orang tak yakin dengan kebaikan Allah di akhirat. Sebelum tak dapat menikmati apa-apa setelah mati, baik nikmati dulu. Kanak-kanak lah kan. Kalau tak beli sekarang, nanti esok habis. Kan anak-anak nak beli mainan kan. Kalau abah tak beli hari ni, nanti esok mainan tu dah habis dah. Kan. Itu anak-anak. Tak kan orang dewasa pun begitu. Subhanallah. Itu hadis yang ke-12. Jadi tekunlah kita dalam pekerjaan. Letak dia tu, mission kita tu. Saya bekerja untuk Allah. Saya bekerja untuk Allah. Rezeki, itu semua dah selesai. Tinggal yakin tak yakin saja. Kan? Tanyalah orang yang berusia, orang yang berumur. Yakin tak pasal rezeki? Dia yang kata, kita kerja sukat apa pun, Allah Ta'ala bagi banyak tu je. Kebanyakannya akan cakap macam tu. Maksud mereka dah memahami.
kehidupan ni. Effort tu, kadang-kadang yang paling rajin tu hasil paling sikit. Kadang-kadang hasil rajin paling rendah tu hasil banyak. Jadi orang berumur belajar. Kehidupan ni bukan tentang effort, bukan tentang natijah kita, hasil yang kita terima di dunia ni kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan effort, dengan usaha. Semua dengan kebaikan Allah. Kalau orang kenal Allah lah. Kalau orang tak kenal Allah, dia kata kebetulan. Kan? Oh, kebetulan hari ni buat kerja senang dapat hasil banyak. Hakikatnya semua Allah. Boleh. Hadis yang ke-13 muka surat 45. Bila qala an Urwah bin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dalam ni banyak cerita hadis Aisyah. Aisyah. Maksud Siti Aisyah ni rajin belajar lah. Rajin belajar. Bahkan Nabi puji Aisyah tu kan. Kalau Siti Aisyah ni tak faham, dia akan tanya. Itu karakter Siti Aisyah. Rajin belajar, rajin ambil nokta. Sifat perempuan. Kalau sibuk pun dengan kerja rumah, jangan berhenti belajar. Tapi belajar, jangan sekadar belajar. Kadang-kadang suami tengok isteri dia rajin pergi belajar, rajin beramal, tapi masih lagi nampak syaitan isteri tu. Bila marah, keluar habis lah cacian, makian, herdikan. Suami tu kan pening. Pergi masjid hari, kuliah dengar hari, pergi mulut, tapi dia tak berani nak cakap lah. Nanti dia kena lagi. Kan? Jadi, kenapa jadi begitu? So, belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu. Kita sepatutnya makin banyak ilmu yang kita dapat, makin bagi kesan kepada akhlak. Maksudnya, karakter kita tu. Susah nak cerita tentang buruk orang. Susah cerita tentang lemah orang. Itu tanda kita belajar lah. Kalau tak, banyak ilmu, tak bagi kesan pada karakter kebaikan, apa yang kita dapat daripada majlis tu? Dan memang kita dapat keberkatan, tapi kita nakkan juga kebaikan. Karakter Siti Aisyah ni luar biasa. Belajar tekun, amal pun banyak. Yang ni kena tunjuk. Amal yang kita buat, itu semua untuk akhlak. Orang kalau dia rasa akhlak dia untuk Allah, tapi bukan untuk manusia, dia salah. Akhlak kita untuk Allah, tapi kita buat dengan manusia. Sabar yang kita belajar daripada buku tu, yang kita faham tu, bukan sabar teori kan. Sabar kita dalam buku tu untuk kita sabar dengan Allah. Kalau ditimpa musibah. Tapi musibah paling besar dalam kehidupan kita, musibah manusia kan. Musibah manusia. Tak ada orang yang uji sabar kita, melainkan manusia juga. Saya dengan Allah boleh sabar. Dengan manusia tak boleh. Jadi manusia itu datang daripada mana? Manusia itu datang daripada Allah. Kan? Tak ada orang yang Allah Ta'ala uji dia daripada bencana alam saja. Tak ada. Sedekain je hujan. Tak ada hari macam tu. Allah Ta'ala akan uji sabar kita daripada manusia juga. Kan? Daripada manusia juga. Jadi, kita belajar untuk berakhlak. Kita berakhlak untuk Allah. Akhlak untuk Allah tu, kita terjemahkan pada manusia. Kan? Ada hari kita rasa macam, nak sangat cerita keburukan orang. Hari tu kena sabarlah. Kena sabar. Jangan buat. Boleh. Jadi ambil pelajaran dari Siti Aisyah. Belajar rajin, buat pun rajin. Subhanallah. Sampai ulama kata Siti Aisyah ni wanita ulama pada zaman Rasulullah, sebab Rasulullah wafat, Siti Aisyah ni ulama. Sebab banyak ambil pelajaran daripada Rasulullah. Isteri susah belajar dari suami. Alim macam mana pun suami, kalau dia pandang suami dia orang rendah, susah nak belajar dengan suami dia. Hatta anak pun. Alim macam mana pun anak dia, berpengetahuan, tapi kalau ibu atau parent tu pandang anak-anak dia sebagai anak, susah nak belajar juga.
Itu ujian lah. Kerana Allah Ta'ala letakkan dekat dengan kita tu orang paling hebat. Tapi kita susah nak nampak kehebatan dia sebab dia dalam hati dia merendahkan orang tu. Kadang-kadang rendah sebab kasih sayang kan. Bukan rendah sebab benci. Sayang sangat anak tu. Orang lain semua salam, jumpa dia salam cium tangan kan anak tu kan. Tapi parent tu tengok anak je. Kelakar lah apalah orang tengok anak aku ni sampai cium tangan. Apatah lagi suami. Hebat dekat luar, balik rumah macam tu je. Kan. Tu hijab lah. Jangan jadi macam tu. Sebab kita apa pun yang kita nak jadi hamba Allah. Daripada pintu apa pun yang boleh kita dapat ilmu, kita ambil. Jadi untung kalau orang kahwin dengan ulama, ataupun ada anak dia ulama, ataupun ada ayahnya ulama. Sebab dah dekat dah. Apa yang beliau bagi tahu di sini, disebutkan Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang berterusan dalam berdoa. Berterusan dalam berdoa ni huraian dia. Berterusan dalam doa membawa maksud berulang-ulang di dalam berdoa. Ia merupakan perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, kana Nabi SAW iza da'a thalathan wa iza sa'ala salasan. Adalah baginda Nabi SAW tu sekiranya berdoa akan berdoa tiga kali. Dan sekiranya berminta akan minta tiga kali. Apa ni? Isyarat. Ustaz ni mengeja. Isyarat daripada perbuatan baginda Nabi SAW itu adalah tanda kesungguhan dalam pengharapan yang tinggi kepada Allah SWT dalam berdoa. Jadi salah satu lagi golongan yang Nabi bagi tahu yang Allah Ta'ala cinta adalah al-mulihin. Ni hafal ni perkataan ni. Mulihin fid du'a. Mulihin ni maksudnya orang yang merintih. Merintih dalam doa. Merintih ni perasaan yang dizahirkan daripada hati. Kenapa merintih? Perlu sangat. Kan? Perlu sangat. Jadi bila perlu sangat, maka merintih sangat. Maka rupanya orang yang merintih dalam doa ni, itu orang yang Allah Ta'ala cinta. Jadi jangan takut merintih dalam doa. Tapi merintih dalam doa ni apa saya nak cakap tadi tak ingat, hilang. Doa ni apa? Okey, pergi kat situ dululah. Doa ni apa? Doa ni permintaan. Permintaan tu kenapa? Permintaan kerana tahu kita tak dapat. Kita takkan dapat kalau tak meminta. Itu doa. Jadi pintu dapat apa yang kita nak adalah dengan berdoa. Berdoa tu minta apa? Itu asas tu. Berdoa tu minta apa? Berdoa tu minta kebaikan. Minta kebaikan. Kebaikan yang kita nak tu maksudnya apa? Kebaikan yang baik untuk kita. Kebaikan yang baik untuk kita. Itu baru namanya doa. Kalau dia tak berbentuk kebaikan, tu bukan doa. Jadi kita nak minta kebaikan tu daripada mana? Daripada Allah. Soalan dia kenapa minta pada Allah? Sebab kita tahu kalau tak minta pada Allah, selama-lamanya kita tak dapat. Jadi orang berdoa dalam penghayatan dia berdoa, dia kena ada saya tak layak untuk dapat. Dan kalau kau tak tapi saya nak. Tapi kalau kau tak bagi, saya tak dapat. Faham tak? Saya tak layak untuk dapat. Itu hakikat. Kita tak ada. Dan kita tak ada perkara yang kita nak. Kita nak sesuatu, tapi perkara tu tak ada pada kita. Maksudnya ketika itu, kita tak layak dapat benda tu. Faham? Kita nak sesuatu, tapi ketika itu, kita tak ada benda tu. Maksudnya, masa tu Allah Ta'ala tak bagi lagi. Kalau ketika Allah Ta'ala tak bagi lagi, maksudnya kita tak layak lagi untuk benda tu. Boleh jadi kalau kita dapat lupa daratan ke, salah menghargai ke. Macam anak, dia nak sesuatu yang parent dia tak belikan lagi perkara tu untuk dia. Parent mesti tahu kenapa dia tak bagi benda tu kat anak tu.
apa, nak mainan kan, nak mainan. Maksud bila dia minta benda tu dia tak ada. Bila dia tak ada, parent tahu waktu tu anak tu tak patut lagi dapat benda tu. Tapi lepas anak tu minta baru dia fikir, nak beli ke tak nak? Kan? Faham apa saya cakap? Okey. Nak beli ke tak nak untuk anak ni? Kalau anak tu minta kali pertama, ayah tu kata beli. Maksudnya benda tu layak untuk anak tu. Tapi kalau anak tu minta kali pertama, ayah tu kata nanti. Maksudnya benda tu tak layak lagi untuk dia. Benda tu. Faham tak? Jadi, waktu kita minta sesuatu, kita tak dapat, kita tak layak untuk benda tu. Kemudian, bila tak layak untuk benda tu, kita nak juga benda tu. Kita tak layak dapat, tapi kita nak juga benda tu. Maka, kita berdoa kepada Allah, moga diberikan benda tu. Kalau kau tak bagi, aku tak dapat langsung. Jadi, dalam doa, perasaan kita, ya Allah, aku tak layak dapat benda ni. Sebab kalau kita layak dapat, kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Itu hakikat. Sesuatu yang kita tak minta dapat, itu benda tu untuk kita. Memang hadiah daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala punya kebaikan, dia banyak bagi benda yang kita lupa minta. Dan perkara yang kita lupa minta tu, tapi Allah Ta'ala bagi tu, itu perkara paling banyak kita lupa syukur. Allah Ta'ala banyak bagi kita kebaikan yang kita lupa minta. Yang kita lupa minta tu, itu kebaikan untuk kita tu, itulah paling banyak kita dapat pada Allah yang kita lupa syukur. Ramai orang nikmat tangan dia lupa syukur, tapi dia perlu. Allah bagi tanpa dia minta pun. Nikmat ni, sesuatu kebaikan untuk kita ni, sesuatu yang kita perlu kan. Kebaikan untuk kita adalah sesuatu yang kita perlu. Bukan apa yang kita mahu. Apa yang kita mahu tu kadang-kadang benda yang menyusahkan kita. Kita tak perlu pun. Tapi nafsu kata nak. Itu benda kita mahu tak penting. Benda yang kita perlu. Jadi yang contohnya tangan. Tapi ramai orang yang Allah Ta'ala bagi tangan dalam keadaan lupa minta. Ya Allah, tolong kekalkan nikmat saya. Yang dia minta, ya Allah tolong bagi saya senang. Jangan bagi saya susah. Tolong bagi saya harta banyak. Tolong bagi saya bla 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 bla. Tapi semua benda tu dicapai dengan tangan tu. Jadi tangan ni lupa minta. Minta kaya dulu. Tapi Allah Ta'ala baik. Yang kau layak dapat urusan kau dalam kehidupan harian, tangan ni. Aku bagi tangan ni sebab tangan ni yang paling baik untuk kau. Kaya boleh tentu. Kaya tu boleh tentu baik. Tapi tangan ni baik untuk kau. Kalau kau tak kaya pun, kau boleh buat kerja dengan tangan ni. Tapi lupa nak minta tangan ni pada Allah, kekalkan tangan ni. Ya Allah, lupa. Selalu ingat nak kaya, ya Allah, lupa minta. Tapi Allah Ta'ala baik bagi. Yang Allah Ta'ala bagi banyak, lupa minta tu, itu yang paling banyak lupa syukur. Kan? Apa? Dalam Quran tu apa? Sebut qalilum ma tashkurun. Sikit sahaja yang kamu bersyukur. Orang bersyukur tu sikit, tak ramai. Ramai manusia yang bersyukur tu sikit. Sebab tu dituntut jadi golongan yang sikit. Sebab golongan yang sikit ni istimewa. Kan? Macam minggu lepas tu pemuda yang bertaubat. Tu golongan tu sikit. Isteri yang masuk syurga dalam keadaan diredai suami. Sikit. Isteri masuk syurga beramal banyak. Isteri masuk syurga diredai suami. Sikit. Ni ada golongan sikit ni istimewa. Jadi golongan bersyukur ni sikit. Dah lah golongan bersyukur tu sikit. Yang bersyukur tu syukurnya sikit. Oh tu sikit dalam sikit tu. Dia bersyukur banyak yang syukur sebab dia minta. Berbanding dia syukur apa yang dia dapat, yang dia perlu, apa yang dapat perlu. Itu sikit sangat tu. Isteri lalu syukur Allah Ta'ala kabulkan permintaan dia yang setiap hari dia minta supaya suami dia buat. Terima kasih Allah. Sebab kau bukakan pintu hati suami aku, bagi apa yang aku nak. Tapi dia lupa syukur nikmat suami dia. Suami tu sebagai nikmat. Lupa syukur tu. Hari-hari tengok kerendahan suami, kelemahan suami, sampai tak rasa suami tu nikmat. Musibah. Sama lah, suami pun sama je. Tapi yang saya nak ceritanya, doa tu tentang minta kebaikan. Kebaikan tu daripada yang belum kita dapat daripada Allah. Kita banyaklah dapat kebaikan daripada Allah, tapi kita tak perasan. Tapi
Kalau nak cerita tentang doa, selalunya doa cerita tentang kebaikan yang belum kita dapat lalu kita minta. Kita minta pada Allah dalam keadaan kita tak tahu kita boleh dapat ke tak, tapi kita nak juga. Itu doa. Jadi bila berdoa, nak juga, itu namanya mulihin. Mulihin tu maksudnya merintih. Nak juga, ya Allah, tolonglah bagi, ya Allah. Nah, itu mulihin. Jadi kalau orang minta pada Allah, minta sungguh-sungguh, Allah Ta'ala boleh bagi. Cuma ketika kita belum minta, dia belum bagi. Tapi dia boleh tak bagi? Boleh. Kenapa dia tak bagi? Itu ada hikmah lah kenapa dia tak bagi. Jadi kalau orang yang kenal kebaikan Allah, tahu Allah Ta'ala kalau tak bagi sesuatu kepada kita, itu maksud kita belum bersedia dengan benda tu. Ada seorang tu tanya kepada Syekh, saya dah 10 tahun kahwin, tak ada anak. Saya dah usaha macam-macam. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi saya anak? Dia dah pergi ke situ kan. Baru 10 tahun. Tapi ialah orang manusia nak benda yang dia belum bersedia. Jadi Syekh ni hikmah. Dia kata, mungkin Allah Ta'ala nak persiapkan kamu kan. Belajar suami isteri kasih sayang. Ya, kalau tengok orangnya pun, yang tanya tu pun sibuk kerja. Kalau ada anak nanti mungkin terabai. Tak pandai lagi. Lepas 10 tahun baru terasa sibuk sangatlah kerja. Patutnya ada anak dah ni. Baru tu fikir. Jadi pergi jumpa Syekh nak dapatkan jawapan. Jadi Syekh bagi jawapan, mungkin Allah Ta'ala tengah siapkan kamu. Kan bagi kamu suami isteri, belajar, menguruskan kasih sayang. Bukan menguruskan rumah tangga. Menguruskan kasih sayang. Ada anak kadang-kadang tak pandai urus kasih sayang anak tu. Ingat anak tu lapar makan. Kotor mandi. Anak tu bukan tentang robot yang disusun-susun. Anak tu tentang kasih sayang yang hak dipertanggungjawab tu. Tapi orang selalu tak faham nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu. Maka kan ada orang Allah Ta'ala uji, ada anak pening kan. Belum ada anak minta. Dah anak pening kan fikir. Makin besar makin pening. Kecil-kecil suka main kat rumah. Dah masuk tingkatan 1, 2 tu dah mula nakal, cepat-cepatlah masuk asrama. Duduk asrama senang. Covid balik rumah pening lah tengok anak. Cakap tak nak dengar. Kan pening. Tak faham. Ialah hikmah lah Allah Ta'ala uji kan. InsyaAllah anak-anak kita baik semualah. Kemudian saya kata, tak apalah, belajar bela kucing dulu. Kan, belajar bagi kasih sayang. Alhamdulillah bela kucing. Ngandung isteri tu. Kan. Hikmah kadang-kadang Allah Ta'ala persiapkan orang. Dia nak nikmat saja, tapi dia tahu dia tak tahu dia boleh urus ke tak. Tapi dia nak je. Macam budak-budak nak mainan, ya abah nak mainan. Dekat supermarket tu hentak-hentak kaki nak mainan. Balik kan buang. Dah dapat ni. Bosan juga rupanya. Esok nak pergi lagi, nak beli mainan lagi. Jadi ayah dia dengan kebijaksanaan. Kamu semalam tengok beli baru dah hantai dah. Tak payah belilah. Ayah tak sayang lah apalah, anak kan macam tu. Tak sayang nanti mainan ni habis musim lah apalah. Apa nanti kalau ada kita belilah. Kamu belajar dulu urus mainan. Ayah bijaksana. Allah lagi bijaksana. Kerana dia tak bagi. Itu bukan sebab kita tak layak. Bukan sebab tak bagus. Tapi kita belum pandai tu je. Belajar bela kucing. Pandai bagi makan on time. Lepas tu pandai urus kucing. Kasih sayang kucing kan. Rupanya dah belajar kasih sayang, Allah Ta'ala bagi anak. Hikmah kan. Subhanallah. Itu kebaikan. Jadi orang yang nak tahu dalam meminta, kita minta kebaikan daripada Allah. Allah Ta'ala boleh bagi. Cuma persiapkan diri. Persiapkan diri. Cuma karakter orang meminta ni mulihin, bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh berintih dalam doa tu. Dalam hadis ni ustaz ni terjemah berterusan dalam berdoa. Berterusan dalam berdoa ni, dalam huraian ni ustaz bawa kata Allah Ta'ala mengulang-ulang Nabi SAW mengulang-ulang ucapan 3 kali. Sunat lah adab kita berdoa tu. Sesuatu yang kita nak tu kita ulang 3 kali, 4 kali. Nabi ulang 3 kali je lah kan. Ulang 3 kali.
Kita sebab nak sangat, kadang-kadang kita ulang 10 kali, nak ya Allah, nak ya Allah, nak ya Allah. Sampai kita ugut Allah. Kalau kau tak bagi, ya Allah, aku tak tahulah apa jadi dengan dia aku ni. Itu dah salah lah. Tapi sifat orang minta tu merintih. Ya Allah, aku tak layak, tapi kalau tak dapat, tapi aku nak juga ya Allah. Ada merintih lah, merintih. Allah Ta'ala suka orang yang, dalam hadis ni, Allah Ta'ala suka orang yang bergantung harap pada Allah. Itu konten dia. Merintih betul dalam berdoa ni maksud bergantung harap sangat. Ada orang doanya tak berbunyi pun, tapi menangis kan. Sampai orang lain tengok apa hal kan. Pergi kat Mekah tu kan. Apalah yang dia minta sampai dia menangis sungguh-sungguh tu. Tak bunyi pun. Kan. Apa yang dia minta? Itu karakter tu yang kita nak. Bahkan kalau banyak cakap, takut salah. Orang muda cakap dekat mak dia, kalau mak tak bagi saya kahwin dengan orang itu, habislah, hancurlah hidup saya. Rupanya kahwin dengan orang tu hancur hidup dia. Kan? Mak dia tak bagi sebab mak dia tahu ini aku tengok muka dia ni, kerja pun tidak, apa pun tidak. Macam mana nak bagi dengan? Tapi anak dia punya sangkaan, kalau mak tak bagi susahlah saya ni. Rupanya kahwin tu susah. Menyesal lah mak pilih, aku dah kata lalu, kau tak nak dengar. Kan? Mak kebijaksanaan. Allah lebih faham. Kan? Yang kadang yang minta tak dapat tu sebab tak patut dapat. Benda tu buruk. Kan doa kita minta pada Allah, ada Allah Ta'ala kabul macam yang kita nak kan. Sebab kebaikan Allah. Ada doa yang Allah Ta'ala tangguh, yang kita minta tu tangguh sebab kita tak bersedia dapat waktu tu. Ada doa yang Allah Ta'ala, yang kita minta pada Allah, Allah Ta'ala tukar kan. Yang Allah Ta'ala tukar sebab apa yang kita minta bukan baik untuk kita, yang lawan dia tu yang baik untuk kita. Itu cara Allah, kebaikan Allah. Tapi pentingnya minta pada Allah. Sebab tu konsep salah, ulama ajarlah kita yang dah berleluasa, susah cari orang dulu. Tu konsep salah lah. Orang ni hanya jalan saja. Susah cari Allah dulu. Hatta Syekh kita ajar, kamu makan Panadol tu, sebelum kamu makan Panadol pening kepala tu, kamu nikmati dulu sakit kepala tu. Supaya tahu buruk daripada Allah. Maksudnya supaya tahu ujian daripada Allah, Allah Ta'ala juga selesai. Ujian yang Allah Ta'ala bagi tu tak pernah buruk untuk kita. Tapi kita selalu tak nak ujian tu sebab kita sangka buruk. Jadi kita kena tukar kita cara fikir kita tu. Nikmati musibah tu sekejap, kemudian cari rawatan dia. Sakit kepala tu, sakit kepala, nikmati sakit kepala tu. Apa maksud nikmati? Ini sakit daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi sakit pada aku ni, tentu ada hikmah dia. Nak fahamnya itu dulu kebaikan Allah tu. Asal sakit je, Panadol dulu. Akhirnya kita tak berinteraksi dengan Allah, sedangkan Allah Ta'ala sedang berinteraksi dengan kita. Allah Ta'ala tengah bagi kebaikan pada kita kan. Sebab kita tahu dalam dunia ni, semua kau selesai dengan aku. Kalau kau tak selesai dengan aku, kan orang hari ni belajar satu ujian untuk kekuatan esok. Kan? Orang yang berumur tu, dia tengok ujian anak-anak ni, dia pengalaman hidup dia, tengok pengalaman hidup yang dia dapat, dia tengok ujian anak-anak dia tu kecil sangat kan. Faham tak? Sebab dia dah lalu banyak macam ujian, ujian. Orang berumur ni kan, mak-mak kita kan, ayah-ayah dah lalu macam-macam ujian. Dia tengok ujian yang anak dia tengah tempuh tu, yang anak dia kata susah sangat ni kan. Suami tak balik malam, pening lah. Alah, kamu abah kamu dulu tak balik seminggu. Dia kata macam tu je dengan anak dia. Sebab ujian yang dia dah lalu dah besar sangat. Jadi nampak benda tu kecil je. Hikmah. Sama dalam berinteraksi, dalam kehidupan berinteraksi dengan Allah. Orang yang berumur ni faham macam mana berinteraksi dengan Allah. Tak apalah, kamu minta je. Nanti Allah Ta'ala bagilah. Kan faham itu. Sebab dia pernah lalu. Dia minta sebulan tak dapat. Lepas sebulan baru dapat. Anak ni minta sehari nak dapat terus. Jadi dia pengalaman dia mengajar. Allah Ta'ala ni kita minta saja, dia akan bagi. Jauh sangat lah saya pusing-pusing tu. Boleh. Jadi yang pentingnya antara golongan yang Allah Ta'ala suka adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam doa. Jadi waktu kita berdoa, kita ada satu pintu yang kita boleh masuk dapat kasih sayang Allah, iaitu pintu kesungguhan berdoa. Jadi kesungguhan bekerja. Ini kesungguhan berdoa. Jangan santai doa sambil tertidur tu. Ya Allah.
Lupa minta apa. Minta apa. Kita bukan berdepan dengan budak kecil ni. Kita berdepan dengan Tuhan. Yang kalau kita tak minta pun dia boleh bagi. Tapi dia nak tengok kita dengan dia. Hubungan kita kepada dia. Hubungan Allah pada kita paling setia. Di saat paling lupa Allah, paling banyak nikmat dapat. Kelakar Allah Ta'ala bagi kita. Hari yang lupa syukur, makan paling banyak makan rupanya. Makan. Ish, rasanya tadi lepas makan lupa baca doa lepas makan tu, syukur tu. Tapi makan tak berhenti. Itu cara Allah entertain. Aku bagi banyak supaya kamu ingat. Tapi kita bila Allah Ta'ala bagi sikit baru ingat. Itu cara kita lah. Kan? Jadi bersungguh dalam doa. Tak pernah orang tak dapat kasih sayang Allah. Jadi jangan kata saya tak disayangi oleh Allah. Sebab tu bersungguhlah. Dalam hubungan pada Allah tu bersungguh. Boleh? Pukul 10 lah tu. Tangguh dulu lah. Allah A'lam. Lupa pula nak jawab salam ni. Tiap-tiap minggu lupa. Waalaikumsalam. Puan Siti Hajar, Puan Norizita, Puan Arba'inah, Puan Siti Mahawa. Kan, Masya Allah. Terima kasih tuan-tuan semua, perempuan semua sudi luangkan masa pada pagi ini untuk kita ulang kaji. Doa kepada Allah Ta'ala. Kita sama-samalah doa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita dunia akhirat. Allah Ta'ala menjadikan setiap detik waktu kita ni dalam keberkatan. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala balas dengan 10 kebaikan, 1000 kebaikan. Kita harap begitulah. Dan setiap umur yang kita laburkan dunia ni untuk Allah, kita harap Allah Ta'ala bagi ganjaran nanti di akhirat dengan kebaikan Allah, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.